Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita muka surat 7 kitab Aku Iman. Kata musannif, yang wajib baginya tiap-tiap sifat kesempurnaan yang tiada terhingga dan tiada boleh habis bilang-bilangannya, dan mustahil atasnya ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan, dan mustahil boleh habis bilang-bilangannya sifat kesempurnaan baginya ta'ala. Tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf akan sebagai wajib usuli mengetahui dan i'tiqad dengan tafsil satu-satunya sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah Ta'ala atas qaul yang mu'tamad, itu 13 sifat juga yang wajib bagi Allah dan 13 sifat yang mustahil atasnya. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita ke Allah Ta'ala. Kesyukuran kita pertama sekali syukur nikmat hidup masih Allah Ta'ala beri kita hingga ke hari ini. Syukur banyak-banyak kita dapat Islam. Syukur kita Allah Ta'ala beri Islam, bukan saja Islam baka keturunan, yang kebanyakan Islam, orang Islam kita itulah Islam, rupa Islamnya. Syukur banyak-banyak Allah Ta'ala jadikan kita Islam yang boleh ke masjid, ke surau, ke majlis ilmu, yang dengan itu boleh kita memahami, mempelajari, memantapkan apa yang telah, ajaran-ajaran yang telah dibawa datang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan itu kita jadi Islam, yang dengan pengetahuan tersebut pula kita membenarkan kesemua ajarannya, itulah jadi kita beriman. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan hati kita begitu mudah untuk taat patuh perintahnya, meninggalkan larangannya. Itulah dikatakan takwa. Syukur juga kesihatan, kelapangan masa yang Allah Ta'ala beri. Dengan itu diberi pula kekuatan dan keupayaan boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah dan berada pula dalam majlis ilmu bagi meneruskan bacaan kitab Aku Iman ini. Jadi syukur banyak-banyak nikmat yang begitu besar dan banyak itu Allah Ta'ala beri ke kita, yang kalau lihat sekeliling kita tak ramai orang dapat nikmat yang seumpama Allah Ta'ala beri pada kita itu. Syukur juga insya-Allah kita nak memanfaatkan pertemuan malam ni, yang kita nak teruskan kitab daripada Aku Iman. Kita dalam masjid ni main iktikaf sama-sama kalau tak niat lagi, kerana iktikaf adalah ibadah. Ibadah tak sah melainkan dengan niat. Lafaz niatnya saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kata musannif rahimahullah ta'ala, yang wajib baginya tiap-tiap sifat kesempurnaan yang tiada terhingga. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni masih nak bicara tentang apakah yang dimaksudkan beriman dengan Allah Ta'ala. Yang hari itu kita dah bicara perkara yang paling dasar dan pokok dalam bab keimanan kepada Allah Ta'ala, iaitulah mengiktirkan Allah dialah Tuhan yang sebenar, dan dialah maksud sebenar itu dialah yang hanya mempunyai sifat kesempurnaan dan tidak akan ada padanya apa-apa sifat kekurangan. Yang selain daripada dia adalah Tuhan yang batil, yang manusia saja yang menganggap Tuhan-Tuhan yang selain pada Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan. Tapi itu adalah Tuhan yang batil. Itu sebenarnya bukan Tuhan, tapi yang dianggap sebagai Tuhan saja. Tuhan yang sebenar-benar ialah Allah Ta'ala. Jadi kita wajib berpegang dan i'tiqad itu. Yang kita dah bicara itu tentang bagaimana kaedah dalam Islam ini, dengan siapa-siapa mengucap kalimah syahadah, mengiktiraf Allah lah Tuhan sebenar, selain daripadanya adalah batil dan palsu, maka kita berpegang di atas prinsip itu, bahawasanya hanya
Allah Tuhan sebenar, jadi mestilah Islam saja agama yang betul, selain pada Islam adalah palsu. Yang insya-Allah dengan itu kita belajar elok-elok, faham elok-elok, sampai kita yakin sesungguh-sungguhnya memang Islam lah agama sebenar, Allah lah satu-satunya Tuhan. Selain daripada Islam, selain daripada bertuhankan Allah Ta'ala adalah palsu belaka. Baik, itu dasar yang telah kita bicara lepas. Jadi kita nak sambung masih bab ketuhanan ni. Yang dasarnya kita nak pegang bahawasanya Allah lah satu-satunya Tuhan sebenar, yang tidak akan ada Tuhan yang sebenar melainkan hanya Dia is the one and only. Baik. Jadi di atas kata Dia mestilah Tuhan sebenar ni, yang ni yang kita nak sambung, yang wajib baginya tiap-tiap sifat kesempurnaan. Setelah kita mengiktiraf Allah mestilah Tuhan sebenar, tentulah di atas pengiktirafan kita itu, kata Dia Tuhan sebenar, mestilah wajib baginya tiap-tiap sifat kesempurnaan. Wajib di sini maksudnya wajib akli. Istilah wajib akli kita dah belajar dulu, dengan makna perkara yang memang akal tak boleh nak nafikan, yang la yutasawwaru fil aqli adamu, akal tak tergambar akan ketiadaan sifat ni. Apa dia? Mestilah Tuhan yang sebenar, mestilah ada tiap sifat kesempurnaan. Itu prinsipnya. Jadi mestilah Tuhan sebenar ni, apa saja sifat kesempurnaan mesti ada pada Dia. Dan di atas kata Dia Tuhan, berapa sifat kesempurnaan ni? Tentulah sifat kesempurnaan Dia yang tiada terhingga mestinya. Pasal kita dah berpegang dengan kata la ilah, yang itu kita dah bicara tentang kalimah tersebut sikit sebanyak. Bila sebut ilah tu mesti al-ma'bud bil haq, Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tak dikatakan Tuhan yang disembah dengan sebenar, mestilah dia mempunyai ciri dan kriteria Tuhan sebenar. Jadi ciri dan kriteria Tuhan sebenar tu apa? Mestilah ada pada Dia sifat kesempurnaan. Dan sifat kesempurnaan ni mestilah sifat kesempurnaan dengan kita lihat pandang, atau lihat pandang pada sudut ketuhanan, bukan sifat kesempurnaan pandang pada sudut makhluk. Pasal ada berbeza sifat dan pandangan, dengan berbezanya pandangan dan pemerhatian bab mana yang kita nak bicara, nanti sifat kesempurnaan dia juga akan berbeza. Kita nak bicara ni ialah sifat kesempurnaan dalam bab ketuhanan. Tentulah dia berbeza dengan sifat ketuhanan, sifat kesempurnaan dalam bab kemanusiaan. Manusia sempurna dia adalah kalau dia manusia, mesti sempurna dia dengan dia berkahwin, ada anak. Berkahwin tak ada anak pun kadang-kadang jadi orang anggap bermasalah lah. Apa saya nak sebut ialah mesti sempurna itu berdasarkan konsep ketuhanan. Baik, jadi mesti ada pada dia sifat kesempurnaan. Dan tentulah di atas sempurnanya dia, berapa banyak sifat sempurna dia, tiada terhingga. Wajib i'tikad itu. Dan memang rasanya tak boleh disangkal. Siapa yang nak berani menyangkal, mestilah pada Tuhan, pada Allah Ta'ala, mestilah ada pada Dia apa-apa nama sifat kesempurnaan. Mesti lah, itu mesti. Siapa yang menyangkalnya, maksudnya tak berakal lah bahasa sikit gitu. Pasal mana mungkin kita dah i'tikad Tuhan sebenar, tapi dia boleh lekeh dan kurang seumpama kita. Takkan gitu. Mana ada orang berakal akan menerima prinsip ketuhanan gitu. Ketuhanan mesti prinsipnya Tuhan ni lebih hebat dan sangat hebat dan sangat sempurna. Tentulah kalau nak bandingkan kita, jauh bumi dengan langit. Baik. Jadi angka dia tak terhingga. Dan pula berapa banyak, tiada boleh habis bilang-bilangannya. Okey. Ini adalah salah satu daripada dua sifat yang mesti dipegang dalam konsep ketuhanan, yang bila kita pegang saja Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan, Dia Tuhan sempurna. Dan Tuhan pun memang sebenar-benar Tuhan, bukan hanya dianggap sebagai Tuhan, tapi betul-betul Tuhan. Mesti tak dapat tidak ada sifat kesempurnaan ini, dan angkanya tak terhingga. Kalau dengan istilah bahasa matematik disebut dengan sifat yang infinite, sifat kesempurnaan yang infinity. Rasanya kalau biasa belajar akademik, kita faham istilah infinity tu. Kalau tak faham infinity tu ngaji matematik tidur lah tu.
Infinite maksudnya nombor yang tak boleh nak disebut penjudah kan. Sama itu kalau sebut pemalar kan, sama ada angka bulat ataupun pecahan perpuluhan ke apa sajalah, takkan ada angka yang boleh nak dihinggakan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Pasal dia Tuhan, tentu dia hebat. Tidak akan ada ayat-ayat perkataan yang boleh nak memperikan kesempurnaan dia. Yang tu yang kalau ulama ajar, dan Rasulullah sendiri pernah mengajar pada kita kaifiat kita memuji Allah Ta'ala, antaranya perkataan yang disebut yang selalu dibaca dalam doa, la nuhsi sana'an alaika kama asnaita ala nafsik. La nuhsi sana'an, la nuhsi sana'an, kami tak boleh nak menghinggakan kepada kamu ya Allah sana'an akan pujian. Kan la nuhsi sana'an alaika, di atas kamu tak boleh nak hinggakan. Pasal nak sebut banyak mana tak boleh. Maksudnya keluar lidah daripada nak boleh menjelas, menyebut, memperkata, menghurai, memuji Allah Ta'ala dengan segala sifat kesempurnaan dia. Kama asnaita ala nafsik, seperti mana telah kau puji atas diri kau sendiri. Okey, itu rasanya prinsip yang tiada siapa boleh dapat disangkal. Siapa sangkal ni bodoh satu. Semestinya lah bila dah bodoh bab ketuhanan, dia bukan saja bodoh, jahil, kufur. Di atas sebut bab berfikir, miring. Mana mungkin dia boleh menerima Tuhan yang sedangkan Tuhan lekeh pada dia. Satu, kalau orang waras, dia tak akan sembah berhala kan? Mana boleh berhala yang dibuat oleh manusia dia buat, lepas tu dia sembah balik apa yang dia buat? Tak mungkin. Kalau ada orang kata itu perantara, siapa yang mengajar itu sebagai perantara? Adakah perantara nak menyampaikan antara kita dengan Tuhan lebih hina daripada kita lagi? Tak masuk akal, tak masuk akal. Kalau andai kata ada orang nak gunakan berhala sebagai perantara sekalipun, ini kita sebut atas hujah orang kafir lah kan. Takkan kita nak memperantarakan kita dengan Allah Ta'ala dengan sesuatu daripada Tuhan, daripada yang lain daripada Allah Ta'ala satu hal, pula tu sesuatu yang lekeh, yang down standard pada kita. Kita kalau atas akidah syariah pun, di atas isu-isu yang ada diorang duk kelari baru-baru ni, kalau kita nak sebut, nak minta, mesti minta pada Allah Ta'ala. Cuma kalau di atas nak menguatkan apa yang kita nak minta itu, antaranya sebutlah orang yang up standard pada kita, bukan down standard. Dengan kemuliaan kau beri pada Nabi-Mu ya Allah, kau ampunkanlah kami. Itu tak apa. Yang itulah dipanggil tawassul. Maksudnya kita berdoa mohon pada Allah Ta'ala dengan menyebut Nabi, Rasul, apa benda yang baik-baik, makhluk yang baik-baik, amalan yang baik yang kita buat semata-mata mencari redha Allah Ta'ala. Perkara yang baik itu kita jadikan sebagai salah satu kaedah untuk berdoa. Pasal benda ni kalau kita belajar hadis atau apa yang telah diijma' oleh ulama, sepakat mengatakan harus berdoa dengan kita menyebut manusia yang baik, makhluk yang baik, antaranya Nabi, Rasul, wali-wali. Sebut amalan-amalan baik yang kita buat semata-mata mencari keridhaan Allah Ta'ala. Disebut ke amalan itu, harus berdoa dengan menyebut kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi kalau berdoa guna berhala, lekeh, bodoh. Baik, selesai. Rasanya saya tak panjangkan tu, pasal prinsip dia cukup mudah untuk memahamkan. Kata bila kita iktiraf Allah Ta'ala Tuhan sebenar, mestilah Tuhan sebenar ni ada sifat kesempurnaan, sifat dia tak terhingga dan angkanya tak akan habis. Itu satu ciri pertama. Dan semestinya mustahil, impossible pada dia tiap-tiap sifat kekurangan, takkan ada kurang. Cuma sekali lagi sebut, bila sempurna mestilah dilihat dari sudut ketuhanan, bab kurang pun mestilah dilihat dari sudut ketuhanan. Yang ni yang kalau ulama kita ajar dengan prinsip macam ni tuan-tuan, kalau kita belajar mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah yang betul, awal-awal lagi pahaman-pahaman Wahabi sepak lah. Pasal dia dah rosak bab ketuhanan lah. Khususnya kalau nak sebut ni ialah mustahil atau Allah Ta'ala sifat-sifat kekurangan. Sikit dengan persoalan begini, adakah sempurna Tuhan? Kalau kita sebut umum bahasa Tuhan itu,
Di atas kita memang kita i'tiqad Tuhan tu Allah Ta'ala lah. Atas kita bicara tentang prinsip nama ketuhanan tu sendiri. Adakah sempurna Tuhan kalau dia buat sesuatu yang diambil manfaat daripadanya? Tak ada manusia berakal akan mengatakan ya. Bahkan kalau Tuhan dia buat sesuatu yang dia mengambil faedah daripada makhluk dia, maksudnya he is something wrong ya. Maksud something wrong, he is not perfect. Pasal dia perlu sesuatu untuk perfectkan dia. Baik. Prinsip itulah mematahkan dan menolak dan menyangkal pahaman-pahaman Wahabi yang mengiktikadkan Allah Ta'ala berada di langit. Pasal boleh berada maksudnya tak dapat tidak, mesti bila berada maksudnya dia ada ambil manfaat daripada makhluk. Sama ada dia berada tu apa cara sekalipun, walaupun bahasa dia berada di langit yang layak dengan dia, berada di arsy yang layak dengan dia, layakkah keberadaan dia di langit? Layakkah keberadaan dia di arsy? Awal lagi ya. Tak sembang panjang ni, baru bab prinsip ketuhanan yang sangat asas yang kita belajar dalam la ilaha illallah. La ilah dengan makna al-ma'bud bil haq, mestilah sempurna dan tidak akan ada sifat-sifat kurang. Adakah sempurna Allah Ta'ala kalau dia ambil manfaat daripada makhluk dia? Tentu tidak. Siap. Sepak je Wahabi ni. Macam mana pun tuan-tuan, zaman kita lah ni adalah zaman fitnah besar dalam bab akidah begini. Baik, selesai situ. Macam mana pun nak faham prinsip, mesti takkan ada pada dia sifat kekurangan. Cuma detailnya apa nanti panjang lah. Kalau sekali lagi kalau saya sebut, selain daripada masalah ambil faedah daripada makhluk, adakah sempurna Tuhan jika dia adalah berciri dengan ciri kita yang ciri kita tu pandang pada sudut ciri yang pencirian itu, dia adalah kalau ikut pengkhususan ciri dan sifat makhluk. Adakah ini layak bagi Tuhan? Dengan bahasa begitulah. Apa dia tu? Tu yang bahasa tu kena fikir tu, apa sifat kesempurnaan tu. Pasal ulama bagi clue. Dia dah bagi satu format, dia bagi satu kaedah yang mesti apa yang tak sempurna pada orang salah hendaklah dia nafi. Dan apatah lagi bau kekurangan. Misalnya berjuzuk beranggota. Tuhan yang sempurna, tapi dia pun kejadian dia berjuzuk beranggota. Dia pun ada tangan, ada mata, ada kaki, ada tangan kanan, tangan kiri. Dia pun saat pergi mari ke sana kemari, dia pun saat naik, saat turun. Adakah ini sifat kesempurnaan pada Tuhan? Tak ada orang berakal boleh menerima prinsip itu kan. Malaikat pun, kalau malaikat maut, dia nak bertanya satu-satu makhluk yang mati, yang mungkar nakir tu, kadang-kadang serentak mati seluruh alam. Di sana seorang, di sini seorang. Dia pun tak perlu ke sana kemari untuk bersoal jawab itu, kerana tak susah pada dia untuk pergi ke sana kemari, kerana dia orang Ta'ala jadikan dengan saiz yang sangat besar. Jadi kalau nisbah langit bumi pun, dengan dia besar dia lagi daripada langit bumi, mana perlu dia berlari ke sana kemari. Asal saya nak sebut ialah sifat ke sana kemari, naik turun, begitu juga berjuzuk beranggota. Adakah ini sifat kesempurnaan bagi Tuhan ataupun sifat kekurangan? Sikit dengan bahasa gitu. Yang ni ulama bahar ni satu. Yang bila kita tengok dengan ahli sunnah wal jemaah tu, yang bila ada ayat-ayat Quran yang seumpama itu, yang ayat Quran itu tak diistilahkan sebagai istilah ayat yang muhkam ataupun ayat hakiki, tapi dipanggil ayat majazi. Maksudnya ayat itu ayat simbolik, dia mesti bukan dengan makna macam mana terjemahan, translation word by word. Pasal perkataan la ilah itu, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar, Tuhan sebenar mestilah perfect. Dia takkan ada sifat kekurangan. Berlaku percanggahan, kontradaksi antara makna pada la ilaha illallah dan juga bercanggah dengan makna laisa kamitslihi syai'. Bercanggah juga dengan ayat lam yalid lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu juga banyak percanggahan daripada ayat Quran lain yang menolak pahaman bahawasanya Allah Ta'ala dia berjuzuk, beranggota, bermata, bertangan, berkaki dan sebagainya. Macam mana itu pun juga adalah antara pahaman Wahabi.
sikitlah ke sana. Yang tu yang kalau ikut yang kalau kaedah kita ulama ahli sunnah wal jamaah ajar, kalau tengok dari segi prinsip mensyarahkan sifat kekurangan pada Allah Ta'ala, itu tak layak pun Wahabi dah kena sepak. Apatah lagi bahas satu ayat Quran, mana hakiki, mana majazi ni. Memang siapa yang mengiktikad Allah Ta'ala ada pertamaan dengan makhluk, sedangkan ayat dengan jelas menafi pula tu bukan menafi misli, tetapi menafi mislu misli. Pasal ayatnya laisa kamitsli syai'. Ayat itu sangat kuat untuk menafikan tidak akan ada langsung ciri persamaan. Yang kalau berciri begitu menunjukkan kekurangan pada Allah Ta'ala, takkan ada pada Allah Ta'ala. Bersihkan pula tu perintah bersih dan murni dengan Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan ni cukup banyak dalam Quran. Kita sendiri dianjurkan untuk baca subhanallah, subhanallah. Maksudnya maha suci Allah Ta'ala. Suci maksudnya bersihkan dia. Dia takkan ada sifat kekurangan. Sifat ini adalah sifat yang menunjukkan ada ciri makhluk yang menyebabkan kekurangan dan tak sempurnanya dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada ayat Quran turun dengan sabbahalillah, ada yusabbihulillah, ada sabbihisma rabbikal a'la. Banyaknya Quran kan tentang bersihkan Allah Ta'ala daripada sifat yang tak layak. Satu ulama ambil dia punya format dia, apa dia? Takkan ada pada Allah Ta'ala apa-apa sifat kekurangan. Baik, sifat kekurangan pun prinsip yang sama, apa dia? Mustahil boleh habis bilangan sifat kekurangan itu. Maksudnya kalau tanya banyak mana sifat kekurangan, kalau sifat kesempurnaan pun adalah, kalau nak sabitkan ke Allah Ta'ala apa dia sifat tu, itu adalah infinity angkanya. Tentulah sifat yang tak layak pun kalau sebut apa yang tak layak juga adalah infinity. Infinite maksudnya tak boleh nak sebut hurai satu-satu, tak layak. Takkan dia susah, takkan dia berhajat, takkan dia kurang, takkan dia mati, takkan dia jahil, takkan dia pelupa, takkan dia mengambil manfaat pada makhluk, takkan dia berjuzuk anggota, takkan kita takat yang asas yang besar-besar kita boleh sebut, perinci satu-satu lagi. Tumpah kita nak sebut angka satu-satu tu. Tapi kalau sebut kata atas prinsip dan format, adakah akan adakah pada dia sifat kekurangan? Tentu kita akan jawab apa? Mustahil, impossible. Takkan ada pada dia sifat kurang. Tuhan must be perfect. Kita katanya kata Tuhan mesti perfect, pemimpin pun mesti perfect, Nabi Rasul pun perfect. Apatah lagi Allah yang menjadikan Nabi Rasul. Takkan dia kurang. Hujah dengan hujah akal aja. Dan hujah akal dan sedikit syarahan yang kita duk bicara semua ni tuan-tuan, ialah ulama syarahkan daripada kalimah la ilaha illallah, just one word only, cuma kalimah syahadah saja. Tu pun kalimah syahadah baru yang pertama, la ilaha illallah, baru ambil situ. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, mesti dia sempurna, takkan ada pada dia sifat kurang. Siap. Jadi mustahil boleh habis bilangan sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Baik, selesai. Jadi sifat kesempurnaan itu mesti sangat banyak, angka dia kita tak tahu dan takkan habis. Sifat kesempurnaan tu pasal Allah Ta'ala so perfect, tiada siapa boleh menghuraikan dia melainkan Allah saja mengetahui siapa ataupun apa sifat kesempurnaan yang ada pada dia. Kalau disebut dengan perangkaan itu, begitu juga mustahil pada dia apa-apa sifat kekurangan. Dan banyak mana sifat kurang ni, tiada siapa boleh menghinggakan dia melainkan hanya Allah saja yang boleh menghinggakannya. Cuma atas prinsip kita, berapa banyak sifat kekurangan, begitu banyak takkan ada sifat-sifat kurang pada Allah Ta'ala, dan angkanya takkan habis kalau nak disebut. Macam mana sabit sifat kesempurnaan takkan habis, begitu juga bersihkan dia daripada sifat kekurangan, dan sifat kekurangan juga infinite angkanya. Kalau saya gunakan angka dia, angka positif, sifat kesempurnaan pada Allah Ta'ala adalah infinite. Angka yang negatif, angka yang tak sepatutnya dinisbah pada Allah Ta'ala, sifat yang mustahil, yang tak sepatutnya dinisbah pada Allah Ta'ala juga adalah infinite. Sikit guna bahasa matematik saja. Kalau syarah bab ni ada orang bertikai lagi, kapi awal kata. Maksudnya bab ni siapa bertikai je bab ketuhanan, kapi awal. Pasal apa? Pasal sangat jelas prinsip ketuhanan. Siapa yang akan menerima ketuhanan di sebalik takkan dia kata kepala lutut boleh tak disembah? Kepala lutut lutut kita takkan kita sembah kepala lutut. Yang bila
Rasulullah datang bawa agama, tuan, ajar la ilaha illallah. Sahabat yang beriman dia kenal balik zaman dia gelak seorang-seorang. Antara yang kalau kita masyhur dengar adalah Sayyidina Umar. Dia pernah satu ketika duduk seorang-seorang, dia gelak seorang. Pasal apa? Aku teringat zaman aku sebelum Islam dulu, sebelum Rasulullah datang, pernah satu ketika kata dia, kami ni dah tak ada arah nak buat Tuhan dengan buah kurma. Buat kurma penyek, tempek kan, ke buah kurma dia manis, dia lekit, tepek buat bentuk buduh sikit, pakat sembah habis. Inilah Tuhan kita. Waktu makanan tak ada, betul lapar macam ni, pakat kopek buah kurma tu makan, itu sembah. Waktu makan pula, duduk seorang-seorang. Bila dah masuk Islam senyum balik. Kelakar kau. Dulu awak tak cerdik tak cerdik tu tu. Tu kata bab ketuhanan ni tuan, bila tak diajar dia akan jadi bodoh. Dan bila nak dia, pasal fitrah kita umumnya akan menerima prinsip mesti ada Tuhan. Cuma bila ada benda yang tak diajar dan tak dibimbing dengan macam mana yang Rasulullah ajar pada kita prinsip ketuhanan, khususnya dengan kalimah syahadah yang pertama sekali, la ilaha illallah, kita dah bicara ni, dan takkan ada pada dia sifat kekurangan. Berapa ramai manusia yang sesat disebabkan salah memilih Tuhan, kerana dia memilih Tuhan yang tak layak disembah. Bahkan tukar Tuhan pun hanya pada sangkaan mereka Tuhan. Cuma saya risau sikit tuan-tuan, nak sebut sini sikit pasal baca surat khabar lah baru ni, tengok bila semalam rasanya ke ada perhimpunan UMNO lah, guna nama tu sikit pasal surat khabar ada kan. Saya bukan fitnah ni, tapi tuan-tuan tengok baca surat khabar. Tuan-tuan tak tahu sensitiviti tuan-tuan kat mana, tapi saya sensitif kat itu. Apa dia? Antara ayat yang ditulis kat surat khabar tu, dia kata apa? Dalam perhimpunan itu ialah untuk memperkasakan Islam, itu bunyi dia itu, satu, dan tidak membenarkan agama Islam dicaci dan agama-agama lain dicaci dan direndahkan. Tuan tak tengok? Ada surat khabar? Ada baca surat khabar? Ada? Ada kan dalam tu kan? Ada surat khabar. Saya tengok surat khabar TV, saya tak tengok. Saya tengok surat khabar, tengok, ya Allah, dia tulis macam ni. Maksudnya perhimpunan itu mengiktiraf agama lain pun tidak boleh disebut dengan keburukan. Kita nak sebut buruk ni. Kalau ikut perhimpunan tu cakap macam ni salah. Tapi inilah ajaran agama kan, kita baca kitab ni. Yang tu yang kalau kita lihat sejarah yang berlaku pada Rasulullah yang menyebabkan sampai dia kena hijrah daripada Mekah ke Madinah, pasal apa? Pasal la ilaha illallah. Pasal bila mengaku Allah Tuhan sebenar yang bukan bersifat ketuhanan, mesti naklah ditolak. Pasal la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar, yang mesti sifat sempurna, takkan ada sifat kekurangan. The one and only is Allah only. Apa maksudnya? Berhala tak betul, patung tak betul, tokong tak betul ya. Itu kalau tak kata tak betul pun dah terkandung dalam la ilaha illallah. Itulah ajaran yang kita duk syarah. Saya duk syarah tu. Hatu yang orang kafir ngamuk kalau kelahi dia menang ke dia kalah? Dia kalah. Tu yang bila berdebat tak mau, ajak berdialog tak bagi. Tapi kalau sebut betul-betul, macam kita tengok Dr. Zakir Naik, kalau nisbah perbandingan agama, tengok dia sebut ke mana. Macam tu lah sepatutnya. Sampai ada Hindu boleh bersyahadah, orang ateis boleh bersyahadah, Kristian boleh bersyahadah pasal tajam hujah dia. Dia dapat tunjukkan bahawa Islam adalah the true religion, Allah is the true God. Kalau tuan-tuan nak tengok bab perbandingan agama, tengok dia best. Kalau saya kata best, bab ketuhanan ni cukup best. Tapi kalau nak tengok hukum hakam, jangan tengok dia. Saya tahu lah, saya mengaji kan, masalah sikit ada. Kalau bab perbandingan agama, Hindu, Buddha, Kristian best, bab tauhid best. Tapi kalau bab hukum hakam, tanya hukum puasa apa kan, ada jawab betul, ada jawab gelong sikit kalau sebut dengan personal nama orang tu. Satu kadang-kadang ada orang dia pakar dalam satu bab, ada bab dia tak pakar, pening tak? Okey, macam mana pun saya nak sebut yang tu lah.
pernyataan tu. Jadi seolah-olah agama Hindu, Buddha apa tak boleh disebut dengan keburukan. Jadi dia kata apa? Yang kata apa?